Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan adapun haram sebab ada muka surat 24 tengah-tengah. Dan adapun haram sebab himpunkan. Jadi himpunkan dalam satu nikah tu. Maka iaitu haram menghimpunkan antara perempuan dan saudaranya perempuan. Mana adik-beradik. Mak kakak nak nikah dengan adik pula tak boleh. Sama serentak ataupun tertib. Kalau serentak tidak sah kedua-dua, kalau tertib adalah tidak sah yang kedua. Atau mamaknya, mamak bagi seorang tu mana mak saudara. Mamak mana yang saudara bapaknya, mamak tu mana mak saudara adik-adik pak kita. Atau mak mudanya mana khalah. Mamaknya mana ammah. Atau mak mudanya muda bagi seorang tu. Mak muda yang saudara seibu, maknanya mak sebelah ibu. Mak saudara sebelah ibu. Adik-adik ibu kita. Ada nikah. Ada himpun. Mana nikah dengan mak dara, dua-dua mak dara. Tak boleh himpun. Mak dara sebelah ayah kita. Bukan maknanya tu himpun dengan tu seorang puan, lepas tu mak dara dia. Bukan mak dara seorang, mana mak dara bagi puan tu. Ada. Himpun lah. Kita nikah dengan seorang puan dah. Tiba-tiba nak nikah dengan mak dara dia pula, tak boleh. Sama mak saudara tu sebelah ayah dia atau mak saudara sebelah mak dia. Tapi masa ngaji markah luah tu ya hurai lain, khalah dengan ammah tu. Istilah sini bagi khalah sini. Lain hurai tak boleh tak fiqh kita ni. Arah hurai tu. Mana haram himpun antara perempuan dan saudaranya atau mamak puai tu, rajak puai belakang tu. Mamak puai mana? Yang saudara seibu bapaknya ibu bapak. Yang saudara bapaknya bapak bagi perempuan tu. Adik-beradik pak dia, mana mak dara bagi puai tu. Atau mak muda bagi puai tu. Itu mana mak sebelah mak dara sebelah mak dia, adik-beradik mak dia, tak boleh. Kita nikah seorang puai nak nikah mak dara dia pula tak boleh. Haram. Himpun tu. Tak sah. Nasab jenis sama nasab atas badan itu takluk pada saudara. Kata saudara ibu atau saudara bapa tu takluk dua-dua. Saudara bapa ataupun saudara semua takluk belakang tu. Nasab ni takluk padanya saudara Nuh. Antara perempuan dan saudaranya saudara tu semua takluk situ. Dan mamak yang saudara bapa atau mak mudanya yang saudara ibu. Nasab tu takluk tiga-tiga tu. Saudara dan mak saudara dan mak dara muda tu nasab mana sama dengan jalan nasab keturunan dia. Atau radak susu. Kita nikah seorang puai tiba-tiba nak nikah dengan adik puai dia, adik puai susu dia pula tak boleh dah. Nikah seorang puai kita nak nikah dengan adik ataupun kak bagi seorang puai tapi adik-beradik tu susu tak boleh. Dan juga mak dara susu dia. Mak dara susu dia tak boleh haram. Tafriq maka keluar dengan kata nasab atau radak itu ambil tak masuk. Ambil tak masuk. Ambil mana tak suam natu. Maka nu tafriq padanya kharaja. Keluar takhlib pada kharaja. Apabila keluar maka harus seorang lelaki itu menghimpunkan antara seorang perempuan dengan ibu suaminya, ibu suami bagi perempuan itu tak apa. Ibu suami dia, mana suami dulu. Suami dulu. Suami ni nak guna. Masalah seorang puan tu dia nikah dah, dia janda dah. Bujai dah. Kalau satan ni ada bujai dah. Mana janda dah. Kalau janda dah berarti mana ada tok tua dah dulu. Tiba dia tok laki dia hak nu mati ataupun cerai. Dia mari nikah kita. Apabila nikah kita boleh tak kita nak nikah dengan tok mak tua dia dulu? Nikah pula tok mak tua dia dua.
Natu dengan tok mak tua dua boleh tak? Boleh tak apa. Ada kerana berambilan nasbah dua tu nya dua itu mana puai dengan mak dia tu dia panggil tok tua menatu, tapi nasbah kita tak kena mengena. Awalan nasbah kita maknanya boleh kita nikah seorang puai dan bolehnya kita nikah pula tambah pula nikah mak tua dia. Mak tua dia tu boleh. Itu boleh tak masalah. Sebab tu dia tak ambil tak apa. Maka keluar dengan kata itu, maka harus seorang itu menghimpunkan jenis dalil nikah dia antara seorang puai dengan ibu suami bagi puai tu. Mak suami dia. Mana mak bekas suami dia? Boleh himpun, tak apa. Atau dengan anak suaminya boleh ke? Nikah seorang puai tiba-tibanya puai tu dia ada anak tiri ke? Anak suami mana anak tiri dia lah. Seorang puai dia nikah dah dulu, tiba-tiba janda. Patutnya suami dia ada anak. Kita nikah seorang puai ni dengan anak tiri dia, boleh. Anak tiri tu pun boleh, kita boleh himpunkan. Boleh himpun di antara tu lah. Antaranya makna mak. Ni makna mak anak dengan tok tua dua-dua boleh. Tok tua dia. Boleh himpun. Mana tok tua bagi bini tu boleh. Dan juga anak dia boleh belaka tu. Nak himpun dia andanya anak dia pun boleh. Tu harus katanya. Mata harus menghimpunkan antara seorang puai dengan ibu suaminya, mana ibu bekas suami. Bekas suami sebab cerai ada masalah. Himpun tu boleh. Atau dengan anak suaminya, mana anak tiri suami. Ini dah cerai. Kalau cerai tu kita nikah seorang puai, tiba-tiba puai tu ada anak tiri dia. Boleh ambil anak tiri dia pula. Ambil mak dengan anak belaka dah. Tapi mak tu mak tiri anak tiri boleh dia boleh. Dan demikian lagi harus dihimpunkan antara sahaya, yang sahaya puai hamba. Dan tuainya tuai bagi sahaya tu boleh ke? Nikah dengan hamba dah. Jadi ada syarat dia lah. Nak nikah hamba ada syarat. Di antaranya kitanya tidak mampu untuk isi kahwinnya orang merdeka. Bahawa mula-mula kita nikah seorang hamba. Sebab kita tak mampu. Selepas tu kita kaya, nak nikah dengan tuai dia pula boleh. Tuai bagi, sayyidah bagi sahaya tu boleh himpun. Seperti ia ni, misal seperti ia seorang berkahwin dengan sahayanya, bukan sahayanya ni, sahaya dia sendiri. Lepas tu mana sahaya orang, sebab saat ni ke? Dengan sahayanya sahaya seorang, bukan sahaya hak orang yang nak kahwin tu dah. Atau hamba dia sendiri, mana himpun dengan sahaya dia. Mana berkahwin dengan sahayanya sahaja orang lain. Lepas tu kahwin pula tak perlu kahwin dengan syarat kahwin tu. Mana ada syarat-syarat kahwin hamba. Di antaranya sepuluh tak adil lah. Kita tak mampu masa tu. Tak mampu nak cari duit usi kahwin merdeka. Merdeka mahal. Maka dengan hamba tu boleh dah kita duit. Boleh $100 masalah isi kahwin dia. Kalau nak ambil orang merdeka 1,500. Duit mana tak ada. Ketika itu adalah sah kita nikah dengan hamba. Itu syarat dia. Yang lagi akan datang, syarat dia yang lagi akan datang sebut. Kemudian yang selepas kita nikah dengan hamba, kemudian maka gitulah. Kemudian selepas kita nikah hamba dah, maka berkahwin pula dengan tuai bagi hamba tu dalil katanya bukan hamba kita. Bukan hamba kita sebab hambanya seorang tu. Tengok sini dengan sahayanya sahaja, bukan sahaya dia. Dalilnya maka berkahwin pula dengan tuai bagi sahaya tu. Kalau kita tuai dah, nikah dengan tuai dia mana pula? Tuai dia mana tuai hal lain dah. Nikah pula boleh. Maka harus dihimpunkan antara keduanya apa? Antara keduanya, antara sahaya dan tuai dia boleh habis. Sini dah. Sini kita pergi cepat. Internet parak ni kita pergi cepat lagi nak cepat habis. Dan demikian lagi harus dihimpunkan pada nikah itu anak seorang laki-laki dan isterinya ini isteri bagi itu isterinya isteri bagi seorang laki-laki tu. Anak bagi seorang laki-laki. Maknanya anak seorang laki-laki dan isterinya isteri seorang lelaki tu. Anak seorang lelaki dan isteri dia. Bukan anak bagi isteri tu. Dan isteri tu atas pada anak. Himpun anak-anak seorang lelaki. Ni seorang lelaki ni dah ada anak. Lepas tu bininya cerai dah. Lepas tu kita nikah seorang puan ni boleh nikah pula dengan anak bagi suami dia. Berarti anak tiri dia lah. Hak tu law kali kan. Anak tiri dia. Nikah seorang puan, lepas tu anak tiri dia pula boleh. Main anak tiri pula boleh. Tu law tadi sebab saat ni ke. Dia pun kat ada tu mana hak tadi tu. Berkahwin apa? Main pun berambil-ambilan ke.
Maknanya lah itu, maka harus seorang itu menghimpunkan antara seorang perempuan dengan ibu suaminya atau dengan anak suaminya. Mana tu? Alhamdulillah dah tu anak tiri. Pas ini pula tengok. Maka dihimpunkan anak seorang laki-laki dan isterinya isi bagi seorang laki-laki tu. Bini dia sekarang, apabila sekarang bini dia kita nikah dengan anak dia dah. Nikah dengan anak dia. Tiba-tiba kita nikah dengan bini dia pula boleh. Kerana orang puai tu mana anak tu anak seorang lelaki tu bukan anak bagi perempuan tu. Anak tiri dah Abdullahnya, anak tiri. Harus maknanya nikah dengan anak tiri dia, lepas tu nikah dengan mak pula. Dua tu. Bawa jadi nak ada bini kita dua-dua bini kita jadi anak dengan tok tua banyak. Ada bukan anak dengan tu mak tiri. Anak tiri dengan mak tiri sama-sama jadi bini kita boleh. Nikah dua-dua. Dunia ni dah. Boleh tu pak gini soho sikit kita. Habis. Dan antara seorang perempuan atas badannya anak tu. Mana himpunkan anak, mana himpunkan antara anak. Himpunkan anak, mana himpunkan antara situ. Sebab sini atas situ kan. Dan antara tu ada antara sini. Mana hasad ni pun sama lah. Demikian lagi harus dihimpunkan anak mana antara anak. Antara anak seorang laki-laki dan isterinya isi bagi seorang laki tu. Kalau isterinya isi bagi anak tu, bagaimana? Kalau kita ada isteri bagi anak tu. Tapi hak tanya isteri bagi seorang. Kalau kita buat gini gimana? Jadi tak rupa masalah. Mana dihimpunkan antara, kita nak baca cepat amat ibarat pula. Dihimpunkan antara seorang, mana antara anak bagi seorang lelaki. Anak dia, seorang lelaki tu. Lepas tu antara isterinya isi bagi anak tu. Isi bagi anak seorang lelaki tu. Contoh tu Abu Bakar. Ada anak dia Asma. Maka Asma tu anak. Lepas tu nya tiba-tiba kita nikah pula dengan isteri bagi anak tu. Isteri bagi anak seorang. Kalau anak seorang nak puai dah. Sebab tu tak boleh. Kalau kita rajuk isterinya isteri bagi anak, anak tu puai. Isteri anak kan. Sebab kita nikah antara anak. Berarti anak tu apa puai? Antara anak bagi seorang laki-laki. Lepas tu isterinya tak ada isteri bagi anak. Isteri anak kan sebab dia puai dah. Anak tu puai. Sebab tu tak sah rajuk. Kalau kita nak rajuk isterinya rajuk pada anak tak sah. Sebab apa? Sebab anak tu puai dah. Lepas tu isteri anaknya, isteri anak mana puai sama puai. Tu cara damai tak sah. Habislah tu cara ibarat gitulah. Tu ibarat kita sebab tu lama. Kalau rajuk damai gini gimana? Kita tengok tasfir tengok masalah boleh lagi dah. Kalau masalah tak boleh lagi, tak boleh lagi. Tu cara baca kita damai kita nak rajuk mana nak kira dulu. Boleh kita mengatakan boleh ramai tu. Boleh kita kira tengok tasfir tengok masalah. Kalau nak tasfir tak boleh sebabnya anak tu nak pada puai. Lepas tu isterinya isi bagi anak. Jadi isteri guna anak puai. Kalau tak laki dah puai. Pas ini nak nikah. Selalu tu maknanya boleh kita nikah dengan anak tiri dengan mak tiri. Dua-dua tu jadi bini kita. Boleh. Anak tiri dengan mak tiri sama-sama jadi bini kita. Haruh tak apa. Berarti maksudnya ambil dan boleh. Dan antara mana harus pula atas pada anak seorang tu. Mana antara tu. Dan harus dihimpunkan antara seorang perempuan dan anak suaminya. Anak suami dia. So, lepas tu anak suaminya. Ini mana isteri dia. Isteri seorang. Anak. Nikah dengan anak. Lepas tu nikah dengan bini dia pula. Ini tak nikah dengan seorang puai. Lepas tu nikah dengan anak isteri, anak suaminya. Seorang puai. Lepas tu anak suaminya. Suami puai tu. Tu lah. Apa? Seorang puai. Kita nikah dengan Zainab. Lepas tu anak bagi suaminya. Suami Zainab. Maknanya. Anak tiri dia. Tu lah. Dan anak bagi anak suaminya, suami puai tu. Anak mana sifat? Yang ada ia anak tu daripada perempuan yang lainnya. Puai lah kalau puai dia tu. Mana anak dia sendiri. Puai sendiri mana boleh pun hak tu lah. Ibarat tak. Habis harus. Dan antara saudara seorang laki-laki. Antara seorang laki-laki mana seorang laki mananya bukan. Antara saudara seorang lelaki maknanya saudara-saudara yang perempuan. Rabi itu. Mana antara saudara jadi hak puai. Tapi saudara bagi seorang laki-laki. Adik-beradik bagi seorang lelaki. Dia puai. Asma' masalahnya. Asma' tu saudara bagi seorang laki-laki. Lepas tu saudara lelaki mana? Bagi ibunya. Tak lupa pada saudara. Saudara bagi ibunya ibu seorang lelaki tu. Mana adik-beradik seibu.
Dia adik-beradik seibu dua tu. Seorang lelaki tu dengan adik tu dengan perempuan ni adik-beradik seibu. Dan saudaranya daripada bapaknya. Dan saudaranya saudara bagi seorang laki-laki tu. Tapi daripada bapaknya bapak bagi seorang lelaki tu. Rupa apa ada masalah? Itu ada apa? Masalahnya ni Zainab, ni Asma. Ada? Zainab dengan Asma. Supaya masalah mari dulu tu. Kita nak nikah dengan Zainab dengan Asma. Sedekah dua ni adik-beradik tak? Dua ni adik-beradik? Tak. Dua ni bukan adik-beradik. Tapi Zainab ni dia jadi beradik bagi Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar pula jadi adik-beradik bagi Umar. Di anak Umar tu ada adik-beradik. Adik-beradik seibu, adik-beradik sebapak masalahnya. Adik-beradik. Tiba-tibanya atau seibu sebapak ikutlah. Adik-beradik seibu sebapak. Kemudian mana Umar dia ada adik dia suku sebelah mak tu. Ni pak tu lah, ni pak. Dua ni pak yang sama. Tapi ni dengan ni ada pak lain. Ada? Ada Asma ni dengan Umar ni pak sebelah tu. Mana mak lain? Dah. Mana adik-beradik ke ni? Ni adik-beradik dua ni. Umar Abu Bakar tu adik-beradik. Kemudian Umar Abu Bakar sama ada adik tina dia. Mana ni dua ni kena mengena tak? Tak kena mengena. Sebab ni adik-beradik mak tu. Masa dulu ayah dia nikah dengan mak tu. Lepas tu sekarang mati ke? Berarti maknanya Abu Bakar ada Asma. Asma tu adik dia sebelah mak tu. Lepas tu Umar ada adik-beradik dia sebelah mak tu seorang. Ada? Tok hak pesin tok laki tu bini ramah. Ayah dia bini ramah. Maka hak ni dengan Umar tu adik-beradik. Lepas tu Asma dengan Abu Bakar tu adik-beradik, tapi dua ni bukan adik-beradik. Ya tak? Ni bukan adik-beradik. Ni bukan adik-beradik. Berarti maknanya kita boleh himpun dua ni. Himpun dua ni kerana dua ni bukan adik-beradik. Hak adik-beradik ni. Ni memang adik ni. Ni adik ni. Adik-beradik dia tapi adik-beradik sebelah mak tu. Ni adik-beradik ni. Dah. Maka hukumnya harus nikah. Mak lain-lain. Bukan mak lain, kalau ke pak lain-lain baru tu. Pak lain-lain tak. Maknanya Abu Bakar dan Asma tu adik-beradik pak lain. Mak dia nikah dulu pak lain. Lepas tu adik-beradik pada pak lain ke. Lepas tu nikah. Adik-beradik. Berarti mana dua ni tiba ke tidak kena mengena dak. Tak adanya jadi adik-beradik. Adik-beradik tu Abu Bakar ni. Ni adik ni, ni adik ni. Tu boleh. Apa ginilah apa saya. Ada. Jadi saya ada adik sebelah mak. Adik sebelah mak. Dua orang, puai. Lepas tu adik sebelah ayah. Adik sebelah ayah pun ada puai ke? Ada puai, ada kakak lagi. Lepas tu ada adik saya ataupun kak saya sebelah ni. Dengan adik saya sebelah ni. Dua ni tak kena mengena. Ada? Boleh seorang tu nikah dua-dua tu himpun belaka. Boleh himpun, tak hanya perempuan ni. Tak masalah kerana dia bukan adik-beradik tak. Dua ni bukan adik-beradik lah. Rupa saya dah. Habis tu dia. Boleh himpun. Antara saudara seorang laki-laki, saudara seorang lelaki bagi ibu dia, sebelah ibu dia. Dia ni sebelah ibu tu ada adik-beradik Dan saudaranya saudara seorang lelaki pula daripada bapak dia. Ni sebelah ayah. Ini contoh katanya adik-beradik saya sebelah mak saya. Dua orang. Puai. Lepas tu ni adik-beradik sebelah ayah saya. Ada pula adanya lelaki ada puai tapi kira puai dah. Maka puai ni bukan adik-beradik tapi semua-semua tu adik-beradik saya. Ada, maka seorang lelaki lain mari nak nikah dua tu boleh. Himpun tu. Kerana dua ni tidak kena mengena panggil. Habis. Sah. Habis sah kena tiri dah. Dah itu dia. Tapi orang lain nikah lah. Bukan saya nikah sebab adik-beradik. Tilik pada ni sebelah ayah saya, adik saya. Saya ingat bagi ni sebelah mak saya, adik saya. Tapi dua ni adik-beradik ni bukan adik-beradik. Habis. Sah himpun tu. Maka jikalau dihimpunkan segala yang haram menghimpunkan. Menghimpunkan tu fa'il. Jikalau dihimpunkan segala jenis akan segala perempuan yang haram apa? Haram menghimpunkan itu himpun dengan suatu akad. Jadi hak mana tak ada, sepuluh tak ada tu. Hak mana-mana puan yang haram kita himpun nikah sekali. Tapi dalam satu akad mana sekaligus. Sekali akad dua lah dulu. Aku temukan nikah keduanya masalah kita wakil dua-dua. Lepas tu nikah serentak sama sekali. 1, 2, 3 akad nikah belakang. Aku nikahkan dia kau, saya timbulnya sama sekali serentak di mana satu akad.
Apa hukum jawab? Nasya batal keduanya. Batal kedua lah. Tak sah kedua. Tak sah mula dah. Berapa batas ini mana tak sah mula dah. Dua-dua tak sah belakang. Atau dua akad mana tertib yang beratu keduanya. Mana atu ada hak dulu, ada hak kemudian. Maka yang pertama itu sahih. Maka yang kedua itu batal. Hak batalnya yang kedua akhir lah. Kerana hak pertama sah dah. Hak akhir ni tak sah lah. Bukan maknanya pasal nikah. Apalagi kita nikah dengan yang kedua, pasal nikah yang pertama. Tak, kita nikah dengan kakak dia. Orang nikah kakak, pasal kena adik pula. Nikah dengan adik pula. Pergi siap-siap nikah dengan adik. Kakak tak cerai lagi. Maka yang tidak sah adalah adik. Bukan pasal tu. Tak, kalau kita tanya, pasal lah. Sebab kita nikah ni, pasal tu tak. Bukan pasal dah. Yang akhir ni tidak sah. Akhir itu adalah hukumnya zina. Kalau tidur, kalau tahu dah. Maka jika ditolaknya seorang dengan tolak raj'i. Kalau dia tolak raj'i lagu mana? Bini tolak kakak, raj'i mana tolak satu boleh rajak lagi. Nikah kakak dia boleh bercerai. Belum cerai tu tak ambil iddah lagi nak nikah adik dia boleh tak? Tu soalan tu. Sebab tu katanya maka jika dia tolaknya seorang dengan tolak raj'i mana tolak yang boleh rajak balik raj'i. Kita ngajar kat sini lah raj'i raja'a. Boleh rajak balik. Maka tiada harus ia seorang berkahwin dengan saudaranya. Tak boleh. Saudara yang tolak tu tak boleh lagi. Saudaranya. Kita ni tolak kakak dia, tak ambil iddah lagi. Kita nak ikut adik pula, tak boleh. Kerana apa? Kerana dia masih nama bini kita separuh. Dia masuk bini kita separuh. Sebab orang lain nak nikah, tak boleh. Itu tak boleh. Dan pula dia boleh makan pesaka. Selama mana tidak ambil iddah, maka selama tu boleh makan pesaka pergi mari. Boleh makan pesaka. Sebab tolak raj'i. Sebab tu mana kita nak nikah adik dia pula atau nak nikah mak dari dia pula tak boleh. Biar ambil iddah ni dulu. Tunggu ambil iddah. Melainkan kemudian pada selesai iddahnya, iddah perempuan yang ditolak tu. Nak ambil iddah dulu. Iddah tengoklah, iddah tolak ke. Ada sini iddah tolak. Ada. Kalau mengandung, dia kira orang beranak pula. Iddah tu tengoklah. Nak habis hidup dulu. Atau tolak bain atas pada tolak raj'i. Maka jika dia tolaknya jenis apakan perempuan tu, tolak bain mana tolak putus dah. Tolak 3 dah. Sama sekaligus ataupun tidak sekaligus. 3 kali dah tolak. Maka tolak bain ni di si ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab tolak sekaligus pun jatuh 3. Kecuali Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ya sekaligus tak jatuh dah. Tapi dalam hari itu pun adanya di Mesir tu. Saya rasa di Mesir pun adanya betul hukum Ibn Taimiyah tu. Di Darul Ifta tu. Ada agak tolak 3 tak jatuh. Rasa ada ulama Mesir betul hukum kak. Ada agak ambil pendapat tu. Kerana apa? Kerana jadi umbal buah dah di Mesir lah ni. Lepas tu kalau tak ambil pendapat ni masalah sebab umur kita ni dah tolak 3 sekaligus. Kita duk khilaf Ibn Taimiyah tolak 3 sekaligus. Sebab di situ ada setengah tu yang tak suka dengan dari ifta tu. Sebab dia betul hukum ambil juga dari Ibn Taimiyah. Ada terbaca kat tapi sungguh ke dakwah dia. Cuma tengok tu dalam Darul Ifta. Tapi kalau tubik Darul Ifta tak ada orang tipu dah. Kalau tubik Darul Ifta memang tak tipu dah. Kerana tipu nak igat. Ada ifta je di Mesir dah. Tapi tengok situ je ada betul hukum tolak 3 tak jatuh ke. Mana tolak 3 jatuh 1 ke. Pendapat Ibn Taimiyah ni. Sebab tu kita banyak. Kadang dia tak setuju dengan Darul Ifta tu. Tapi Darul Ifta ni dia betul hukum dia tak ikut kerajaan. Dia tak ikut. Dia Darul Ifta dia betul hukum tidak ikut kerajaan. Kalau mana dia nampak dalil ada, dia betul. Dia tidak ikut kerajaan dah. Tak seperti Saudi. Kalau Saudi betul hukum malah ikut kerajaan dia. Kalau kerajaan dia tak boleh. Kalau Darul Ifta ada. Tu adanya syekh-syekh dia ngajar di markah tu yang tak ada. Ada Darul Ifta ni tidak herau siapa pun. Kalau tak boleh, tak boleh. Kerajaan nak tekan pun dia tak boleh, dia tak betul hukum. Tapi dia tengok situ dia pelik juga lah. Dia ada betul hukum masalah 4 tolak 3 ni. Tengok dalam Darul Ifta tu. Mungkin dia tengok masalah negara dia lah. Tengok. Kita pun itu payah ni masalah ni. Habis kalau tolak bain dah. Atau mati suami tu. Tolak bain tolak 3 sekaligus masalahnya. Atau dah 3 kali dah. Tolak kali dah. Lepas tu rajak balik kau nikah semula ke. Mana tolak 3 ni ingat dalam kita sebut. Tolak 3 ni kita tolak dah sekali bini. Apabila tolak dah tiba-tiba bini tu pergi nikah lain dah. Nikah boleh anak boleh apa je cerai pula. Cerai pula dia mari baik semula tok laki yang pertama tu. Lepas tu tok laki ni duduk cerai pula. Bila dua tu. Bukan maknanya
Apa lagi cerang lagi nikah orang lain dah tak bila dah dak. Dia mari nikah semula tu bila kali yang kedua dah. Apa kali yang kedua, dia cerah pula. Cerah pula pergi nikah lain pula, boleh anak boleh apa. Akhirnya nikah pula dengan hak tamu ni. Cerah kali 3 habis 3 dah. Dia bila 3 tu ilahnya seorang tu milik bagi seorang perempuan tu 3 kalinya. Boleh tolak. Sama perempuan tu pergi nikah orang lain boleh anak tak boleh anak mari semula pun adalah 3 kali saja. Tu dia bila 3 kali tu milik kita. Mana bawah nikah dengan kita 3 kali. Tu ingat. Ni banyak kita tak dah sebab bila semula dah sebabnya nikah lain dah boleh anak dah tak bila semula dah. Tetap bila dengan kita satu. Dia nikah dengan kita di bawah dia cerah. Apabila cerah lagi nikah lain boleh anak. Nikah lain anak tu mati ke atau guna apa cerah. Mari baik semula kita. Dua kita. Balah pula cerah gini. Nikah lain pula boleh anak pula. Mari nikah kita pula. 3 kita. Kalau tolak kali 3 ya no pakai Cina buta dah. Mana nak nikah lain no adanya subuh. Tu syarat gitu. Tu ada sorah lalai kita ikna dan kitanya ya ana ada sorah itu. Banyak orang tersilap situ lah orang hak ngaji lama dah yang tidak. Dah kita hak baru-baru ngaji ni. Baru-baru ngaji tu. Habis katanya kalau tolak bain atau tolak mati maka harus tafriq, maka harus berkahwin dengan saudaranya. Saudara bagi tolak bain tu. Tolak bain tak apa. Saudara hak bain. Ada. Harus nikah lah. Kita nikah dengan kakak dia. Tiba-tiba kena dengan adik pula. Cerah kakak dia tolak 3 dah. Boleh lalu dah. Kena tak pakai iddah dah dengan kita. Di iddah dia nak nikah dengan lain. Tapi dengan kita dah putus dah. Kita nak rujuk tak boleh dah. Mana dia bukan bini kita dah. Apabila kita dah tolak bini 3 dah. Tolak bini tamu tu bini 3. Maka boleh nikah adik dia selalu dah. Kerana apa? Kerana kita dengan kakak dia tidak jadi suami isteri dah. Boleh. Kalau tolak rajai, nak ambil iddah. Kalau tolak bain tak nak tunggu iddah. Iddah tu perempuan tu ada iddah. Tapi iddah nak nikah lain. Nasbah kita, boleh kita nikah dengan adik dia ataupun kakak dia selalu dah. Boleh. Jikalau belum lagi lepas iddahnya sekalipun. Makna walaupun tak habis iddah. Tak lepas mana tak habis iddah sekalipun. Iddah memang iddah ada. Iddah talak tu 3 kali suci. Tapi iddah tu yang nak nikah dengan lainnya. Nak nikah dengan lain. Lepas tu dia dengan kita dah putus dah. Tak. No, syarat tu tunggu dah. Sekarang hari ni tolak 3 boleh nikah dengan adik dia selalu dah. Alah nikah dengan adik dia atau mak dara dia selalu dah. Dah. Boleh selalu tak kena tunggu iddah. Walaupun iddah dia tak habis lagi. Habis. Dan demikian lagi tiap-tiap mereka yang haram dihimpunkan dengan nikah. Mana-mana orang puai haram, yang haram sebab nasab kita himpunkan. Tu. Diharamkan himpunkan dengan nikah tu. Diharamkan pula tiap-tiap mubtada diharamkan khabar. Ialah diharamkan pula mana juga dihimpunkan wati milik yamin. Dah tak boleh. Wati. Mana ya? Kita nak himpunkan secara milik tak boleh ke? Sebab tak dimari dah. Dua-dua hamba tu adik-adik. Adik-adik Adik-adik dia dua hamba kita dua-dua. Kita tidur dengan kak dia dah, nak tidur dengan pula dengan adik dia tak boleh dah. Tidur sebabnya dia hamba kita. Itu mana milik yamin maknanya hamba kita. Kita tidur dengan kakak dah, nak tidur dengan adik pula tak boleh dah. Kita tidur dengan seorang perempuan, nak tidur dengan mak dara kita tak boleh dah. Sebab dua tu hamba-hamba kita sekalipun. Kita boleh yang adanya dua hamba ni, kalau dia tu adanya himpunkan haram kita himpunkan dalam nikah, kita nak pilih lalu dah. Mana kita nak tidur dengan dia. Kalau tidur seorang dah, tak boleh tidur dengan orang lain dah. Supaya masalahnya nikah. Kerana tidur seorang hamba tak perlu nikah. Tapi hukum dia supaya. Sebab tu diharamkan pula dihimpunkan wati milik yamin, nak wati sekali dua-dua tak boleh lah. Atau itu tak boleh. Kalau nak madahkah seorang, madahkah boleh. Madahkah dah tak apa je bebas dah. Boleh nikah. Sebab sini nyatanya dihimpunkan wati milik yamin. Wati milik, kalau wati hanung tak apa, wati nikah. Maka jika wati seorang perempuan, jadi wati oleh seorang akan seorang perempuan. Wati seorang perempuan ini akan perempuan, bukan seorang perempuan dah. Wati seorang perempuan ini akan perempuan. Maka haram atasnya seorang itu saudaranya saudara perempuan itu, tak boleh. Hingga diharamkan yang pertama dengan jual. Tu. Maknanya haram sini hingga diharamkan yang pertama mana hak kita wati tu. Haram ada yang pertama. Dengan jual atau mati. Atau kahwinkan. Atau mukatabkan. Tidak haram. Maka sehingganya boleh. Tidak haram itu. Haris kat mana? Kita itu hingga diharamkan yang pertama.
Hingga diharamkan di mana haram? Haram tilik. Haram hada baik turun. Jaga. Haram jenis haram tilik. Dan mubasyarah dan lainnya. Haram tengok. Mana haram itu mana haram kan atasnya seorang saudaranya hingga diharamkan ni haram tengok. Kita tengok tak boleh dah. Tengok tak boleh. Kita ni sebab sini kita boti seorang puai. Apabila boti seorang puai maka haram atasnya seorang itu ilahnya saudaranya tak boleh dah. Haram nak tengok dia hamba kita, dua-dua hamba kita. Mana pula hamba kita halang kita tengok dia halang tubuh dia ke apa semua tu. Tapi kalau dah tidur dengan kakak dia, dah setubuh dengan kakak dia, haram tengok adik dah. Tengok pun tak boleh haram walaupun hamba kita. Haram tengok dia ada mubasyarah duduk sekali dia peluk dia tak boleh dah. Sebab kita tidur dengan kakak dia dah. Atau tidur mak saudara dia dah. Apabila kita tidur dengan ada kita boti dah kita setubuh dengan seorang puai, maka haram atasnya saudaranya haram dah. Haram apa? Sebab tu hingga diharamkan yang haram tilik. Saking tilik pun haram. Diharamkan jenis haramkan upama tengok. Nak dapat gitu. Sehingga siapa tengok pun haram. Siapa tengok mubasyarah semua tak boleh haram belaka dah. Bukan sakatnya subuh. Tu dapat tunggu itu. Maknanya sehingga diharamkan haram pun haram tengok. Bukan sakatnya haram subuh, haram tengok. Tak boleh dah. Nak tengok dia tak boleh ya. Walaupun hamba kita. Tengok nafsu lah, tengok cara nafsu tu. Syahwah. Dan sentuh kulit dia tak boleh mubasyarah dan lainnya tak boleh haram. Sehingga dia haramkan tu haram upamanya tengok tu upama tengok masalah haram nazar wa mubasyarah wa ghairiha haram. Yang pertama dengan jual haram pula hingga diharamkan yang pertama haram tengok, haram mubasyarah dan lainnya. Yang pertama ini akan yang pertama. Dengan jual. Haram tu dengan jual. Tak payah situ. Atau mati. Mati kakak. Hingga diharamkan yang pertama dengan jual. Kalau tak takdir guna, ada betul pun takdir ni. Haram nazar, mubasyarah dan lainnya. Kalau dah diharamkan yang pertama haram bah dengan jual. Nak jual tak boleh haram. Tak mati. Tak payah sini gua ni. Ada yang mau lebih? Mana lebih tu gua situ. Hingga diharamkan jenis haram nazar, mubasyarah dan lainnya. Yang pertama dengan jual, maka haram atasnya itu saudaranya. Hingga diharamkan yang pertama. Haram tu dengan jual, kalau tak lewat situ. Haram-haram dengan jual. Wah, kok mana lagi kok tu? Kita dah bercara kat himpun. Maka jika wati seorang perempuan, kita dah wati dah seorang perempuan. Dengan jalan bilik lah. Hamba kita. Maka haram atasnya saudara dia. Mana adik dia masalah. Tak boleh dah. Hari apa? Hari wati lah. Hari dah nak wati pula dengan adik dia. Hingga-hingganya diharamkan tilik. Mana sehingga dia tilik pun diharam tak? Bukannya wati tak. Mana rayah dah hingga tu rayah. Hingga diharamkan yang pertama. Hingga mana kalau kecuali mana? Kecuali diharamkan yang pertama. Haram tu dengan sebab apa? Sebab jual. Nampak gitu tu. Kalau tak ada dobit tu senang. Kalau tak ikut dobit. Kalau tidak ikut dobit kita faham. Lagi ni. Hingga mana sehingga malaikan. Hingga mana malaikan. Mana apa yang kita buati seorang puai. Kita buati itu mana dia dua adik-beradik. Dua adik-beradik atau mak dara dia. Kita dah buati seorang dah. Maka haram atasnya atas seorang saat ni. Saudara dia masalah. Saudara dia, mak dara dia dah ada dah. Lepas tu sehingganya yang boleh tidak haram. Hingga guna. Hingga diharamkan yang pertama. Haram pertama sebab apa? Sebab jual. Haram apa? Haram jemu. Haram jemu ataupun itu kan? Haram nazar, haram mubasyarah. Tapi haram hak pertama tu. Haram kita buati. Hak yang pertama hak buati. Haram sebab apa? Sebab jual. Kita jual dah haram. Kita masalahnya ada hari ni rupa gini. Tak apa dah takdir pun tak apa. Takdir haram nazar gini. Masalah. No dobit tu, no dobit mula. Dobit mula dah huraya nanti huraya pas ni ingat ada lepas dulu nanti huraya. Tidak. Kadang-kadang mari sutuk. Sebabnya tu have buku tak lama sebab tu ada seorang ulama tu dia besar.
So ulama tu saya kata apabila kita baca kitab tak faham. Baca tak faham tiba-tiba Tuhan membuka. Maka cepat-cepat segera pergi dabik lalu dah, pergi tulis lalu. Kenapa? Kerana panggil ilham tu mari sedepak tu. Ilham tu mari bukan mari sokmong. Sebab tu tok guru ada baca pak kitab lekat. Apa sebabnya tak ada tengok. Jogi semai-maya, jogi ginung mari baca kitab tak ada tengok dulu lekat situ. Kalau dia tengok molek tak apa. Sebab tu maknanya bukan dia tak faham tapi kan dia tak mari tersekat. Mana apa lagi tak faham dabik lalu dah. Ada hamisah dia seperti gini-gini. Jadi hak dabik sini. Mana ada sebab jual? Haram tak lalu situ. Haram tu diharamkan mana hingga mana kecuali diharamkan haram apa? Haram tengok, haram itu haram apa? Haram tengok, haram mubasyarah dan lainnya, haram subuh. Haram apa? Yang pertama mana hak yang kita dah buati tu? Pertama mana hak yang sudah dibuati tu? Ada hak kita sudah buati. Ini perempuan yang kita sudah buati dah. Yang sudah dibuati tu. Haram tu, dia haram tu dulu. Sehingga dia haram perempuan yang kita sudah buati dah. Haram sebab apa? Sebab jual. Ini perempuan ni mula hamba kita, boleh kita subuh dia, tapi apabila jual dah boleh tak? Kita nak subuh dia. Tak boleh dah. Seorang perempuan apabila kita tu milik kita, hamba kita, maka boleh tidur ke dia. Tapi apabila kita jual ke orang, maka haram dah kita tidur dia. Masa tu boleh kita nak tidur dengan adik dia pula boleh. Mana maksudnya kita nak setubuh dengan adik dia boleh jual dulu hak yang pertama. Faham tak? Apabila jual yang pertama, maka yang pertama haram sebab jual. Apabila haram sebab kita jual, barulah boleh kita ni tidur dengan adik pula. Hamba kita dua orang masalahnya. Adik beradik. Tidur dengan kakak, kita nak tidur adik pula boleh tak? Boleh. Jual kakak. Apabila jual kakak, kita yang dia tu haram dah. Seolah kita cerai dah. Seolah-olah kalau kita bini kita cerai dah. Dia cerai boleh nikah dengan adik. Semua masalah ni kalau adik-beradik ke? Nikah kakak. Kita cerai kakak. Boleh nikah dengan adik? Boleh. Kita yang nikah dengan adik, cerai adik, boleh nikah kakak tak apa. Maka sama juga bab hamba. Hamba kita dua orang, adik-beradik. Makanya kita tidur seorang, tak nak tidur seorang pula tak boleh kecuali dengan kita jual yang pertama dulu. Kalau jual kita dah buati dah. Jual yang kita sudah buati, maka halal lah kita tidur pula dengan adik dia. Tu. Sebab tu je dah. Sehingga diharamkan boleh kita tengok dia, boleh mubasyarah dia. Haram sebab apa? Sebab kita jual atau mati hak yang pertama. Mati jadi mati yang pertama. Mati dulu hak pertama hak kita buati tu. Boleh. Mati mana yang pertama? Tapi itu dah. Mati yang pertama itu hak. Pertama tu kena pada hak tu lah. Mati satu, hak yang pertama tu. Mati satu dulu. Kita buati kakak, nak buati adik pula tunggu kakak mati dulu. Dah kakak mati dah boleh tidur dengan adik pula. Tu maksud itu. Supaya mak dara dia. Atau dia kahwinkan boleh tak? Kita kahwin yang pertama dulu. Kita tak merdeka dia. Kita tak jual dia tapi kita nikah. Hak hamba kita dah buati tu kita nikah ke orang dah. Boleh nikah orang dah haram dengan kita sebab dia ada tok laki dia. Maka haram dah. Haram sebab apa? Sebab ada haram sebabnya kita jual masalah. Atau haram sebab apa? Sebab mati. Kalau situ maknanya mati itu bukannya haram dah. Maknanya dengan sebab mati dah. Apabila mati yang pertama, maka yang kedua tu halal. Atau kita kahwinkan dia kepada orang lain. Perempuan mana hamba kita buati tu kita nikah ke orang. Boleh kita tidur dengan adik ah. Nikah dah, kita berasa nak cari jalan kot, nak tidur dengan adik dia pula. Nak jual, berasa saya kot, kita nikah. Mu nikah dengan hamba aku lah, kita nikah. Apabila dia nikah dengan orang lain dah, maka adik dia boleh pula kita tidur dengan dia. Sebab dia hamba kita. Itu boleh. Atau mukatabkan. Mukatab mana mukatabah? Baca mukatab. Mukatabkan maknanya kita akad kitabah. Boleh tak kita akad kitabah? Boleh. Jadi kita tanya hak pertama, kita akad kitabah. Boleh tidur dengan adik pula. Mana Zainab, apabila mung tu ialah dalam masa setahun, boleh cari duit bayar aku 2 kali dalam masa setahun. $1,000 masalah, maka mung jadi merdeka. Maka kakak tu akad dah, dia setuju. Ya saya setuju ya tuanku. Dah, mana akad tu dua. Kalau hamba tak setuju tak ada juga. Kita akad kitabah dia, akad berjanji untuk bayar asih kepala dia. Bayar jadi merdeka. Kalau dia setuju, makanya hamba tu hamba mukatab. Hamba mukatab berarti dia tu ilahnya bukan hamba separuh 100%. Kerana hamba mukatab apabila dia sudah akad kitabah, dia boleh milik harta. Dia cari duit. Pergi menego, pergi buat kerja semua duit dia kumpul untuk bayar ketuk mula dia. Maka kalau hamba saat ni, kakak saat ni kita sudah akad mukatabah, maka boleh kita tidur dengan adik dia. Kerana dia tu merdeka separuh dah. Mukatabah ni maknanya kerana dia merdeka dah seolah-olah gitu. Dia tunggu duit cukup. Apabila cari duit cukup untuk bayar tuk mulu dia, merdeka lah dulu auto dah. Sebab tu kalau kita sudah akad mukatabah dengan seorang perempuan itu,
maka boleh kita tidur dengan adik dia, tidur adik dia. Sebab tu atau mukatabkan. Mana kita akad jadi mukatabah dulu. Nak tidur dengan adik dia, akad hamba ni jadi mukatabah. Akad tu. Lepas tu kalau hamba tu pergi cari-cari duit boleh, jadi madah kau lah. Lepas tu adik dia halal kita. Masa mukatabah tu. Habis tiada, jadi maka tiada. Tu jawab. Itu tafriq hingga tu. Tiada, jadi maka tiada haram dah. Tak ada dah. Tak ada boti adik dah. Ya hari mana tidak hari boti adik habis bawah dah. Siapa tu tabik dah. Boti tu boleh. Maknanya kita tidur dengan seorang puan dah. Sebab milik kita, kita nak tidur dengan adik dia pula masalah atau mak dara dia pula, boleh. Kita nak jual seorang dulu atau kita nikahkan kok orang dulu atau kita akad kitabah dulu barulah boleh tidur pula dengan adik dia. Habis. Jika milik dan haid tu likung tu lebih tu. Dan haid tu likung. Itu lebih. Tidak haram, bila kata tidak haram? Jika milik seorang akan seorang perempuan, kemudian maka berkahwin akan saudaranya. Itu. Jika jenis kalau dan jika jomel dia. Dan jika milik dia mau likung sekali dan kalau likung haid saja. Dan tiada diharam. Dan tidak diharam. Situ. Dan tidak diharam jika ya tamah. Sini nyatanya atau dimukatabkan tiada haram sekat tu. Tidak haram jika milik dan haid. Haid tu dia likung sekali dengan dan. Dia likung sekali dengan dan. Kalau likung sekali dan makna jika tu kait. Kata tidak haram tu jika milik seorang perempuan kemudian maka berkahwin akan saudaranya, maka yang dikahwin itu yang halal. Kalau dan comel tak wajah. Dan jika sekat tu apa dah medan je apa. Tapi hak likung pun sekali dengan dan tu. Tak kaedah sebab sini kira dah kan. Hingga diharamkan yang pertama dengan jual atau mati atau dikahwinkan atau mukatabkan tidak haram lah sekat tu. Lepas tu dan jika milik seorang, kalau dan situ kita ambil situ. Dan jika milik haid tu lebih lah. Cuma dan tu lebih ke tidak kita baca dulu. Kita nak kata dan tu lebih ke tidak kita baca dulu, tengok dulu. Tapi hak ngaji tu likung dua lah. Dan haid tu ambil jikanya. Kalau kita ambil dan dulu kira. Dan jika milik seorang jadi memilih oleh seorang akan seorang perempuan. Jadi seorang perempuan jangan dah baik. Jadi yang belum botikan dia. Kita tak boti lagi. Kita milik seorang perempuan, kemudian selepas tu maka berkahwin akan saudaranya. Lepas tu kita nikah dengan saudara dia, dengan adik dia. Kita nikah dengan adik dia. Kakak dia tu hamba kita. Kakak dia hamba kita, tak boti lagi lah. Lepas tu nikah dengan adik dia masalahnya. Nikah saudara dia, adik ke kakak ke ikut lah. Maka yang dia kahwin itu yang halal. Hak kita kahwin tu halal sebab tu dan jomel. Dan jika. Kalau dan jomel ada. Ambil dan. Hak dia haid saja. Bukan kait je. Kalau kita ambil jika saja mana jika milik mana tiada haram jika. Jadi seolah hubung situ. Kalau dan jika jomel. Ambil dan. Celah tu mana suku lah. Kalau ambil dan lagi suku habis. Mana masalah suku. Dia kata nah. Dan jika milik. Tu ambil situ mana suku. Dan jika milik oleh seorang akan seorang perempuan. Kemudian selepas kita milik dah kita beli. Milik tu kita beli ke masalah atau kita dapat pesaka. Kita dapat pesaka ke kita beli ke orang hebah kita ke hamba seorang. Seperti Rasulullah ke raja tu hebah seorang hamba tu. Kita milik dia. Milik seorang perempuan. Kemudian selepas tu maka kita nikah dengan adik dia. Masalah. Apabila kita nikah adik dia, maka hak mana halal? Boleh tak? Hak ni hamba kita, hak ni bini kita. Adik-beradik. Kakak masalah kakak tu hamba kita. Adik kita nikah. Hak mana halal? Sebab tu jawabnya maka tu jawab jika. Maka yang dikahwin itu yang halal. Hak tu halal. Mana hamba tak boleh. Ini apanya? Satu milik kita, seorang lagi tu bini kita, maka hak halalnya bini kita. Hak milik tak. Itu maksud itu habis. Tambihan ini dua penjaga ya. Tambihan dia dah. Tambihun satu, tambihan. Dua jaga. Ini dua tambih. Pertama harus bagi orang merdeka itu menghimpunkan 4 isterinya. Maknanya boleh himpun lah. Salah satu akad tu sekali kau boleh 4 orang. Boleh tu boleh lah. Dan barang sekehendaknya. Dan barang sekehendak maknanya berapa kehendaknya barang. Dan barang sekehendak bagi seorang tu. Daripada guniknya. Kalau gunik berapa pun. 300 orang pun, 1000 orang pun ikutlah. Barang kehendaknya ikut. Kalau hamba nak boleh. Saya tengok sahabat kan 300 orang hamba. Hamba ni apa tu? Tengok raja-raja tu. Raja dulu tengok. Hamba saja. Hamba tu jelasnya dia tidur mana boleh. Kalau hamba maknanya boleh. Dia nak tidur mana berapa ribu orang pun tak apa.
Tapi kalau bini boleh paknya. Kalau hamba, berapakah anda? Ikutlah kalau kita kaya. Nak beli hamba 1,000 orang. Tidurlah. Nak tidur 1,000 orang pun. Tengok zaman dulu. Zaman dulu dah. Bini seorang tapi hamba ramai. Masalah dah. Kita bini seorang, hamba tak ada. Pak hamba cantik badannya orang madah ke lagi kan dia. Nak lagi pergi bah berani dah kita lah ni. Tak berani. Barangkali hendaknya daripada gundiknya. Kalau gundik ikutlah. Dengan tiada terhingga. Tak terhingga tak berapa ribu, berapa juta pun hamba. Tak apa. Orang dia sedap. Kaya-kaya sedap ni. Pok kaya-kaya sedap. Dia beli hamba. Jangan beli. Tidur. Gitulah. Dan sahaya. Atas badannya merdeka. Dan harus bagi yang orang merdeka. Dan harus bagi sahaya. Itu 2 isteri. Kalau hamba boleh 2-nya. Kerana separuh. Kalau seorang itu hamba, yang nak bini boleh 2 orang saja. Pak tak boleh. Orang merdeka boleh 4. Hamba boleh 2 orang saja. Sama ada dikahwinkan dengan 1 akad, mana dalam sekali akad, atau lebih, mana 2 kali, 3 kali pun tak boleh dah. 4 kali nikah kan, kira. Sekaligus pun boleh. Sekali akad 4 lalu dah boleh. Atau 2 kali, 3 kali pun boleh. Maka jika berkahwin ia seorang merdeka, ia seorang merdeka dengan 5 orang pada 1 akad sekaligus nikah 5 orang. Lagu mana? Tengok sahabat dulu 10 orang. Mari Madinah, Rasulullahnya suruh cerah hak lain lagi. Tinggal 4 je. Bini ni 10 orang, hak ni orang lagi dia cerah. Lepas tu hak nu kadang-kadang seorang sahabat tu adik-beradik himpun. Maka dia suruh pilih, kamu pilih nak bini mana kena. Kalau kita ada, dia suruh pilih. Tengok sahabat dia hebat. Bini dia hak dia kasih, bukan tak kasih, sama-sama cantik tapi tak boleh himpun. Kalau masuk Islam tak boleh himpun dah. Maksudnya tu jahiliyah boleh. Lepas tu tak himpun, dia suruh sahabat lain pilih. Sahabat tak ada bini. Pilih hak kena hak mana? 2 tu. Dia pilih. Ada. Tengok dia hebat. Kita tak dah. Kita pergi ke orang. Pergi hak mana kita tak say dah. Hak mana kita nak, kita pergi. Sahabat tak. Hak mana kena ambil dah. Cuba 10 orang sahabat tu. 10 bini tu. Nak 100, dia pilih. Suruh orang pilih. Hak mana tak ada bini, pilih-pilih. Hak mana cantik, tinggal pilih hak dia tu. Baru dia cerah hak dia tu. Pisah hak dia tu, tinggal 4 saja. Kalau ni 5 orang sekaligus, nasya batal itu batas sekaliannya batal habislah. Kalau sekaligus akad batal habis kerana nak sah mana tahu. Sekaligus 5 tu batal belaka. Atau beratur kalau muratab, kalau tertib. Kalau tertib hak ni dulu, hak ni kemudian, maka yang kelima batal juga hak 5-nya. Hak ke-4 dah, hak tamah dah habis. Dan manakala ditolaknya tolak seorang, jadi akan disedia, maka tidak harus berkahwin yang kelima hingga selesai iddahnya tak boleh. Jadi bini pak, apabila bini pak tolak seorang, tolak 2 orang masalah. Dia nak tambah yang kelima pula, tak boleh, nak ambil iddah dulu. Atau tolak pak lalu dah. Seperti dihikayatkan Imam Syafi'i itu. Nikah pak cerah pak, 1,000 orang cerita. Ada Imam Syafi'i. Kerana apa? Nak kajian bab haid. Sebab tu panggil bab haid mazhab Syafi'i kita istighraq. Sebab tu mana sekurang-kurangnya 24 je, kecuali mazhab Hanaf atau Hambali. Hambali mana setitik pun jadi haid dah. Mazhab Syafi'i kita ni maknanya istighraq. Yo kajian Imam Syafi'i kajian. Tengok 1,000 orang bini. Nikah pak cerah pak. Lepas tu ni apalah cerah pak ni, boleh tak Imam Syafi'i nak pergi nikah lain? Tak boleh, nak tunggu habis iddah dulu. Tunggu pak orang ni habis iddah, barulah boleh nikah pak pula. Dah. Kalau nak cerah seorang pun nak habis iddah. Semua ni dalih hak siapa ni nak habis iddah dulu. Kalau mana yang tak habis iddah lagi, tak boleh nak tambah pak. Contoh kalau nikah cerah seorang. Cerah seorang, 2 orang masalah. Lepas ni habis iddah, ni tak habis. Tak apa sebab ni 3 nya. Ni tak cerah lagi. Lepas tu ni cerah dah, tapi ni tak habis iddah, ni habis. Tak apalah boleh tambah seorang lagi. Ni dalam iddah. Ni habis iddah pula boleh tambah pula pak. Boleh. Harus berkahwin yang kelima hingga selesai iddahnya. Habis iddah dulu. Bila kita cepat. Jika ia katanya ialah nak habis iddah. Jika ia tolak. Jika ia tolak, ia tolak. Ia tu tolak badal. Jika ia tolak dengan raj'i, kalau tolak raj'i baru ada iddah. Maknanya kalau tolak bain tak kena ada iddah, gitulah. Dan harus pada tolak bain. Bain ada bain kubra, bain sugra. Insya-Allah dah dapat lagi. Kalau tolak bain tolak putus dah. Atau mati isteri masalah. Bini pak orang mati seorang. Ada bini pak orang mati seorang masalah. Bukan mati suami sebab suami nak nikah. Mati seorang dah atau mati pak lah tu dah. Accident. Ada accident mati pak lah tu dah. Tinggal tok laki seorang. Kalau pak dah mati atau dah tolak pak belaka dah. Jikalau belum lepas iddahnya sekalipun walaupun tak habis iddah, harus tak apa dah. Kalau nikah dah. Dah. Tolak bain tolak 3 kan? Tolak bain ada iddah. Tolak 3. Bini pak ni tolak 3 lalu dah. Pak tolak 3.
Kalau tolak 3 dia ada iddah 3 bulan, mana 3 kali suci. Pas boleh tak kita nak nikah lain pula? Boleh, kerana baik iddah. Walaupun tak habis iddah sekalipun, maka hukum sah habis. Maka hukum sahaya yang lebih daripada 2 itu, jadi kalau hukum hamba yang memiliki bini lebih 2 orang. Lebih 2 mana 2 isteri, lebih 2. Jadi nikah 3. Kalau hamba yang nak nikah 3, sedangkan milik 2-nya. Boleh nikah 2-nya. Seperti hukum orang merdeka lebih daripada 4 juga supaya. Kalau nya tertib, hak batalnya ketiga. Kalau nya tu sekaligus 3, batal semua 3 tu. Tu hukum sama. Pak kalau nak nikah lain pula, nak ambil iddah dulu. Hukum sama. Habis dan memilih orang yang merdeka itu hingga talak. Ni boleh tinggal. Maknanya memilih orang yang merdeka itu 3 ketolak saja. Orang merdeka 3 boleh tolak 3-nya. Lapak dah dah, tolak 3 habis dah. Milik tolak 3. Jenis seorang puan kita milik 3 kali tolak saja. Samanya tak kita tolak dalam bini kita terus tolak, rajak balik. Rajak tolak pula. Tolak rajak balik 3 habis. Ataupun kita tolak pak dia ambil iddah. Apabila ambil iddah kita nak nikah semula, dia tak nikah orang lain lagi. Kita tolak pak dia tunggu ambil iddah. Baik basuh kena pula, basuh saya pula ke bini. Gini nikah semula. Ada nikah semula. Berarti maknanya bilik yang kedua dah. Tolak pula. Habis iddah, gini nikah semula 3. Tolak sekali habis licin. Sama kok, kita nikah dengan dia, kita cerah. Apalah cerah, dia pergi nikah lain. Nikah lain cerah, dia main nikah kita pula. Lepas tu cerah pula, pergi nikah lain pula. 3 juga sama hukum. Mana hukum sah? Sama, boleh 3 saja. Sama di nikah dengan kitanya atau tolak sekaligus 3 saja. Dan sahaya itu 2 tolak. Dan sahaya itu 2 tolaknya boleh. Milik 2 kali tolak habis dah. Nak rajak tak boleh dah. 2 kali tolak habis. Dan makruh ia seorang tolak sekali tolak. Ni. Ketiga dia sekali tolak. Ketiganya 3 tolak tak boleh. Itu makruh. Mana tolak 3 makruh hukumnya. Berarti jatuh. Tapi makruh ini 4 mazhab mengatakan tolak 3 sekaligus jatuh tolak. Nak tahu masalah ni beli kitab masalah agama tu. Beli kitab masalah agama yang saya tunjuk gitu. Kitab Jawi tu. Kitab Jawi tu belilah masalah agama yang akan. Makanya Ibnu Taimiyah buat mari. Ya awak mari katanya zaman Rasulullah. Ada. Dan yang zaman Abu Bakar tolak 3 jatuh 1. Ada. Tu hadis ada. Bahagia mana? Ibnu Taimiyah mari hadis tu. Tolak 3 jatuh 1. Ada. Tolak 3 jatuh 1. Makanya hadis itu dia katanya zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar ada tolak 3 jatuh 1. Tapi zaman Umar, Sayyidina Umar dan hingga terusnya, hingga sampai hari ini. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali hingga sampai hari ini tolak 3 jatuh 3. Buat apa gitu? Buat apa tak ikut Nabi, tak ikut sahabat tu Abu Bakar. Abu Bakar dengan ada Nabi dengan Abu Bakar lebih daripada Umar. Kok mana? Maka dia jawabkan oleh ulama 4 mazhab tu, dia jawabkan sebenarnya murad tolak 3 zaman Rasulullah 3 jatuh 1 mana tolak 3 dengan bahasa takkid. Aku tolak. Itu ya. 3 aku tolak 3. Jatuh 1 tu mana yang keluar yang 3 tu takkid. Ada. Tu bukan aku tolak 3 ada. Itu dijawabkan oleh ulama kita hadis itu murad hadis itu tolak 3 jatuh 1 mana tolak 3 perkaan. Aku tolak masalah. Aku jatuh salahnya. Tu jawab hadis tu. Tapi sebenarnya Allah alam cuma 4 mazhab mengatakan tolak 3 jatuh 3 dalilnya adalah zaman Sayyidina Abu Bakar ijma' panggil. Ada ijma'. Pas tak akal Sayyidina Umar tak faham hadis. Maka di situlah ulama dok kajian balik tak akal kalunya masalah tolak 3 jatuh 1, tak akal Sayyidina Umar berani nak lawan dengan Rasulullah. Tak akal Sayyidina Umar nak berani dengan Abu Bakar, tak boleh berani. Tapi buat apa je hukum gitu? Maknanya dia fahamlah Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain faham katanya tolak 3 yang musuk dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah tu. Yang riwayat Abu Hurairah tadi adalahnya hadis musuknya tolak 3 maknanya takkid saja. Aku tolak 3 ni. Dia tafsir situ. Ada tafsir. Mana tak ada khilaf ada. Ada. Dan kemudian panggil ijma'. Ijma' sahabat ini panggil di antaranya Ibnu Taimiyah menyelih ijma' sahabat. Di antaranya Ibnu Taimiyah menyelih ijma' sahabat adalah tolak 3 jatuh 1. Kerana ijma' itu zaman Abu Bakar hingga sampai hari ini. Hingga sampai saat ini tak ada seorang ulama pun yang menyalahi ialah ijma' Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tak ada berani. Kecuali Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikut Ibnu Taimiyah tu. Itu tolak 3 jatuh 1. Ini bab ni memang belilah kita masalah agama atau kita tak lain lagi. Ada tolak 3 jatuh 1.
Beli baca lah, jangan beli sipir. Beli mari sipir, tak jadi. Beli baca. Tak payah, tak apa, baca dulu. Habis dia tanya, makruh aja. Mana sah tapi makruh. Ini sebuah mata ke? Dan satu. Atau satu. Kemudian satu. Ni. Dah. Satu kemudian satu pun makruh ke? Tolak satu, tolak pula. Tolak satu, tolak pula. Ni kita tak ada uzur lah. Kalau ada uzur tak apa. Atau satu, kemudian satu. Mana tolak satu, lepas tu satu, lepas tu satu. Jika kalau dia selangi, dengan idah bagi perempuan tu. Selangi mana? Habis idah dah, nikah pula. Idah nikah pula. Sumpahlah masalah tiganya. Mau tiga sekaligus, sebab tu tiga, sama ada sekali tolak atau satu kemudian satu. Jika kalau dengan sekali itu selangi, dicelah. Diselangi, dicelah dengan idahnya sekalipun. Habis idah nikah pula. Nikah habis ni tu lah. Lepas tu sekarang pula nikah pula tiganya. Tu mana rupa ada sini dah. Ni suara sini. Supaya kita Arab pun sama. Yang kita Arab dah ni. Dan nikah yang lain sama kok sekalipun. Nikah lain tak ada. Nikah dengan kita tolak dia. Buat tolak, sah dah. Tinggal dua. Tinggal dua lagi. Ada tiga tu. Lepas tu tolak sah dah. Lepas tu jadi nikah lain. Buat nikah lain, sekarang nikah lain. Sekarang yang main nikah kita. Nikah kita sekarang pula. Tinggal satu. Sekarang pula jadi nikah lain. Boleh anak, boleh cucu, cicit dah. Akhirnya sekarang hanu mati, mari nikah kita. Habis. Tiga dah. Kalau tolak sekali habis licin. Berarti tiga tu sama tolak sekaligus atau satu kemudian satu. Jika kalau diselangi dengan idahnya atau nikah yang lain, tak kira dah habis licin. Boleh tiga hal kita ada yang nikah lain dah bila tiga semula dak, dia tak bila semula lagi. Bini ni seorang puan ni milik kita tiga kali tolak, sama kita diselangikan dengan idah atau diselangikan dengan nikah lain tak kira dah. Tu soal sini dah. Maka dikira-kirakan tiga dengan yang dahulu hingga habis ketiga. Tu hingga mula ke? Dikira, dihisapkan. Tiga ni tiga tolak tu dengan yang dahulu hingga habis ketiga tu. Himbul lah. Selama nak tak habis tiga, tak bila lagi. Tak start satu lagi. Habis tiga, barulah start satu mula. Lepas tu tolak tiga. Kalau tolak cukup tiga dah, dia pergi nikah lain. Dia setubuh lain, lepas tu dia syarah. Dia main nikah kita. Habis dia tiga semula. Nak bila tiga semula, nak habis tiga dulu. Selama mana tak habis tiga lagi, kita nikah dia. Selama tu tak bila tiga semula. Nak bila tiga semula, dia kena habis tiga dulu. Habis tiga, nikah lain. Kali yang ketiga, yang keempat tu barulah kita milik tiga pula. Sebab tu dia tanya dikira tu. Dikira situ. Kekatan tiga tu dengan yang dahulu hingga habis ketiga habis. Maka tidak harus berkahwin dengan isteri yang ditolak. Tiga tolak itu tak boleh. Tak harus dah. Yang ni maksud mana tidak halal. Ini matu tidak harus. Ini tidak halal atasnya seorang melainkan dengan 7 syarat. 7 syarat ni kita nak balas ni. Ada sebab tu beli kitab tu. Hari tu beli kitab panggil, bukan beli kitab tu ada rumah. Kitab tu orang Salafi. Orang Salafi yang banyak hurai cenderung ke Salafi lah. Tapi tengok bab tolak tiga ni, pakai Cina buta ni dia hurai habis. Jawab. Betul hak kita. Bab tolak dalam ayat Quran tu. Dia tafsir ayat Quran tu. Apa ayat Quran apa? Fawahidah tu. Ayat Quran tu. Fankihu ma tawabalakum masna wa sulasa wa ruba'. Lepas tu akhirnya fawahidah apa semua dia tafsir. Lepas tu dia tafsir ayat situ. Lepas tu akhirnya ambil ayat semua. Mana pakai Cina buta tolak tiga sekaligus habis ya. Dia tolak jawab situ lah tu. Kalau Ibn Taymiyah hurai cara dia. Bila lagi kitab tu tengok dia 7 jilid kitab tu tafsir tu. Tengok apa? Oh sedap hurai dia, hurai bab ni. Tengok-tengok mula nak ambil, nak beli tak berani sebabnya hurai banyak cenderung. Tapi buat tengok bab tolak ni dia hurai ikut kita. Bagi kitab tu. Tafsir ke apa tak ingat. Bagi kitab tu. Nah tiga lah 7 syarat ni. Ni kita dah balas dengan Salafi dah ni. Tapi dah pelatnya ilahnya dari Ifta pun tu. Dia tengok situ dia nampaknya fatwa hukum ni ke. Tapi kalau tengok ijma' dah tak ada dah. Pak mazhab tak ada. Tapi dari Ifta tu tak tahu dah wallah alam buat apa je boleh fatwa hukum tu. Tak cek mula dah, cuma terbaca kita takut salah baca ke salah bahaya ke. Pasal dia baca sekaligus dalam Facebook. Mungkin ada salah baca, silap baca ke ataupun betul. Lepas tu dia ambil guna. Mana tahu ni tanya syekh-syekh ni. Tak, sebab dari Ifta pun ada syekh pun ada tak setuju ke ada dia. Ada setengah syekh yang mengajar mudiyafah apa semua. Ya ada juga tak setuju sepolah kita tok-tok pondok tak setuju dengan ahli majlis lah sama habis kan. Ahli majlis kita betul hukum tu. Habis gitu. Tapi dari Ifta ni satu kelebihan dia tak ikut kajian. Tu hak dia berhukum. Dia tengok dalil lah. Maka 7 syarat barulah boleh nikah semula.
Pertama, hendaklah ia berkahwin akan suami yang lain dulu. Dah talak 3 dah nak nikah dengan kita semula, boleh. Dia nak nikah suami lain dulu. Kali yang akhirnya, kali yang 3 tu. Hak mula-mula tak bila yang nikah, ini nikah dah. Yang masuk syirat tu nikah dah tak bila. Hak akhir hak 3 ni, hak talak 3 ni. Sebab nak panggil bain tu hak 3, yang 3. Yang pertama tak bain lagi, tak bila. Faham tak? Talak yang kedua tu tak bain lagi bila ke mana? Sebab tu hak bilanya kali yang akhir, kali 3 dah. Kalau talak kali 3 atau sekaligus 3 tu, dia kena nikah suami lain dulu. Dan dia kalau dengan kanak-kanak sekalipun, mana belum balik sekalipun, boleh ke? Sebab ada zakat ke? Ada kanak-kanak apa? Tapi dengan syarat, kanak-kanak itu yang membinasakan wudu, mana hak batal wudu. Berarti mau majlis lah. Budak tu hak setuhnya batal wudu. Kalau kanak kecil umur setahun, umur 2-3 tahun, jadi hak kita setuh batal wudu. Membinasa wudu, mana batal wudu? Jika bersentuh dengan dia dengan kanak-kanak tu. Dia hampir balik, mana hak tu setuh hampir balik, mana mau majlis lah. Atau orang gila, boleh ke? Boleh nikah orang gila, tak apa. Gila boleh, tapi syaratnya sebuah tadi lah. Batal wudu. Kita batal wudu, dia gila tak batal. Dia batal guna wudu, dia tak sah. Cuba lihat waris itu lu ambil wi. Orang gila atau sahaya. Dia atau sahaya, mak tak apa. Boleh nikah dengan sahaya tak apa. Jadi tidak tu nikah dengan sahaya dah, hamba dah tak apa. Atau orang yang sudah dia buangkan 2 bijinya sekalipun tak apa, 2 biji tapi zakat ada. Ada majbub. Bahasa Arab majbub maknanya 2 biji tak ada dah. Tapi zakat ada, tak apa yang nak dia zakat dia. Ada 2 biji tak kira. Tapi tak ada 2 biji tak apa anak. Kerana 2 biji tu untuk pom air mandi tu. Ada pom, kalau tak ada pom tu tak ada anak, tapi tak apalah, yang penting ada satu. 2 biji dah boleh dah, tak apa. Sah. Kedua ni, syarat yang kedua, menggaikan oleh suaminya itu akan hasyafahnya gaib masuk dalil. Hasyafahnya ai atau qadarnya. Gaib maraib masuk. Maraib tu mana hilang lah. Hilang hasyafah dia, kepala topi dia. Nak masuk tu dulu. Kalau ada dah, kalau tak ada qadar dia. Masuk qadar tu tak apa dah, tak nanti habis. Masuk qadar hasyafah dia, tak apa dah. Gaib. Di dalam kubur perempuan itu mana hak depan? Subuh dulu dah. Mana kesimpulan nak subuh dulu. Hatta dalam Quran hatta yang zaujan ghairah dah. Dalam Quran. Tak ingat dah surah tu. Mana tu katanya hatta tu. Buat tu buat mari hatta tangiha zaujan ghairah tak. Sehingga dia nikah suami yang lain. Maka nikah tu ibaratnya tangiha zaujan ghairah maknanya ialah masuk hasyaf, masuknya tu malu dia lah dia. Tu murad situ bukan semata nikah. Kerana ada hadis lain pula. Kerana hadis lain, ada seorang sahabat tu yang tolak 3, lepas tu dia nikah. Apa nak nikah semula, Nabi tanya, ada tak tu isteri mung tu elahnya boleh merasai manis suami hak nu dak? Manisan, asilah. Mana manisan, maknanya ada tak? Kita tak lagi ada ke? Nabi suruh. Itu dulu. Kena merasai manisan dengan suami yang kedua dulu. Maknanya hadis tu bagi cara umum, hatta tankiha zaujan ghairah. Tapi dalam hadis ada tafsirkan bahawa seorang tu sahabat tu adalah dia nak baik balik dengan bini dia. Nabi suruh bini dia tu ilahnya merasai dengan suami yang kedua dulu. Tu hadis tu adalah nak mentafsirkan hadis ayat Quran tangki hazau jan ghairah. Mana semata nikah boleh tak? Tak. Dalam hadis Nabi sebut tu ada hadis tafsir lagi, adalahnya dia kena menimbulkan manis dengan suami yang kedua dulu. Tu tengoklah. Dari anak pun ada, kita alam pun ada tak? Cuma tak ajar sini. Tu yang mana no itulah. Meraib dulu. Jikalau ia isteri tu tidur sekalipun, mana walaupun tidur jenera sekalipun, tak apa, tak khabar. Dekah bini atau suami yang kedua tidur dah khabar, tak apa, yang penting masuk. Mana tak syaratnya bini tu tahu. Tidak tahu tafsir mana tidur. Tidak diketahuinya isteri serta baluk zakatnya. Mana walaupun baluk zakatnya dengan kain sekalipun, tak apa. Baluk. Saya mintaklah biar tak salah tidur dengan saya. Ginilah kalau mu nak baluk lah ni ada. Dia baluk dengan hatu, dengan kain kau dengan apa baluk sekali pun tak apa dah. Yang penting hatu masuk dalam tu. Dengan baluk kau dengan apa pun ikutlah. Hati. Mana boleh? Takut tanya gua ni mana. Tak usah kalau suami tu kalau bini ni ke suami yang kedua dah. Tapi suami yang kedua tu pakai sarung. Tak apa. Kerana sini mana walaupun dengan baluk tu. Serta baluk zakatnya dengan kain sekalipun tak apa. Pakai sarung lah ni. Tak apa. Jika dan tu ada jatuh dan situ. Dan habis. Tambah dan, tapi tokonya ada dan sih. Dan jika tiada keluar mandinya, mana walaupun tidak keluar mandi sekalipun, mandi tak ada pun. Pak, masuk pak tu baik lalu, tak apa dah. Tak ada nak keluar mandi, tak apa, tak syarat. Yang penting masuk kemaluan tu. Atau dalam haid, mana tidur dalam haid sekalipun. Tidur dalam haid tu haram sekalipun tak apa dah.
Baru nikah pak kena malam tu malam haid. Ni ada baru ni ada orang tanya soalan. Dia tak tahu. Ada. Dia tak tahu tapi ni dah. Bini tak tahu katanya tu mari uzur. Adalah ada pelajar kita ni tapi tak rayak nama dah. Ada yang nikah. Pas guna dia tertidur tak tahu bini ada haid. Pas bini tak tahu, tak apa tak haram. Ada. Kalau tahu haram dosa besar. Kalau kita tidur bini dalam keadaan haid adalah dosa besar. Kita sengaja, kita mukhtar, kita nya alim. Ada kita tahu dan alim amid mukhtar ada hukumnya haram dosa besar. Tapi kalau tak tahu, tak masalah. Hal ni kita tahu tidur gak. Tahu dah bini mari uzur. Tok laki yang kedua tu. Ataupun hal ni paksa. Kalau mung mung tak tidur dengan aku lagi, aku nak pergi tok laki aku tamat dah. Hal ni paksa masalah. Paksa nak pergi suami yang pertama. Hal ni buat aku mana? Hal ni pun nak paksa-paksa bukan dia. Faham mung mari haid ni. Haid dah. Dia tidur dengan haid kat haid dah. Sekalipun hasil dah. Apabila tidur sekali haid hukum haram dosa besar kalau tahu. Tapi dah hasil lah bosnya setubuh dengan hatta tangkih zaujan ghairah dah. Mana boleh dah. Ya tu, mana tidur lah haid pun tak apa. Yang penting masuk zakat. Haid ke haram tak haram pun tak kira lah. Atau puasa, dalam puasa tak apa kok. Bini dak puasa atau tok laki puasa, lepas tu tidur, tak apa. Dalam puasa. Haram lah batal puasa tu dengan puasa wajib lah. Boleh Ramadan nasihat. Nikah tu suami yang kedua boleh puasa. Lepas tu sehari tidur, tak apa. Mana hasil dah, tapi haram dosa besar dah kerana yang batal puasa dengan sebab Jumaat tu nak puasa 2 bulan tu pula. Tapi hasil dah. Walaupun puasa sikit pun dah hasil subuh dengan suami lain dah. Atau dalam iddah syubhat, tak apa kok. Anak iddah syubhat tak habis lagi tidur pula. Tidak iddah syubhat, tak apa. Yang kedatangan padanya pada isi sekalipun iddah syubhat guna. Jadi kah dengan bini yang kedua, mana bini ni dia nak baik dengan tok laki hak tamu. Tapi tolak 3 dah. Kalau tolak 3 nak baik semula je nikah pakai Cina buta nikah. Nikah yang sah lah nikah pun. Lepas tu betul malam tu je syubhat dengan lain. Bini ni pergi syubhat. Syubhat sebab tu kedatangan. Maknanya baru datangnya bukan dulu. Kalau dulu tak boleh tak sah nikah. Maknanya tahulah bini ni ada syubhat, dia nak nikah tak boleh. Faham tak? Hal ni nikah baru kedatangan. Kedatangan apa? Pada isi tu. Jadi apa yang dah nikah dengan tu suami yang kedua, tiba-tiba berlaku syubhat, tak apa dah. Dia tidur dengan syubhat. Tak apa dah. Tidur syubhat. Habis ni tidur orang lain syubhat. Dak ingat itu suami yang kedua. Tidur nak suami tamu masalah syubhat. Ada suami tamu ke atau orang lain ke itu syubhat. Sekalipun tak apa dah kedatangan. Yang pada isi itu hasil lah. Jadi maka hasil lah jawab jika dah. Maka hasil lah pada ini syarat hasil. Hasil dah cukup tak apa dah. Hasil yang pada isyarat bukan hasil boleh nikah dak sebab 7 syarat. Hasil dah ini syarat. Syarat ni dah hasil dah. Syarat apa? Syaratnya menggaibkan tu. Hasil lah jenis hasil lah syarat yang kedua iaitu menggaibkan suami. Tak apa dah. Tetapi tidak memadai dibuatinya perempuan itu pada duburnya. Kalau dubur tak memadai tak boleh. Pelakon. Dan demikian memadai menggaibkan dengan sekadar hasyafahnya bagi yang tiada baginya hasyafah. Makin buta dah. Tu kira hasyafah, kira qadar dia. Kalau hasyafah dia tu kadang hasyafah sekarang ni dah. Lepas tu dia tak ada dah hasyafah tu. Maka kira qadar bila tengok qadar orang galik kan banyak ni. Katanya pesan ni masuk qadar tu. Habis ketiga dengan bangun zakatnya jikalau sedikit bangunnya jikalau dengan ditolongkan umpamanya anak jarinya sekalipun memadai wallahu a'lam. Kita tak boleh wifi ke internet dok guna semua tu. Agak internet ni. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadal Mustafa Sayyid. Sallallahu rabbuna ala nurin Ahmadal Mustafa